Hello guys, lama gila tak ride basikal mountain bike ni. So hari ni ada masa, rasa bertenaga. So nak cuba ride lah round taman ni je, perumahan ni. Harap-harap dapatlah 5 kilo pun okey. Starting. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, jom. Mami lambat lah. Mami lambat, dia dah main ambil dah tadi. Tapi okey. Pagar tak tutup kan? So biasanya hari Sabtu ni tak ramai yang exercise kat taman ni. Hari Sabtu ni dia orang masih bekerja. Ramai yang bekerja shift. So biasanya hari Ahad lah paling ramai orang keluar exercise kat luar rumah. Tambah-tambah zaman Covid ni kan. So dia orang suka duduk dalam rumah. Hai. Kehidupan di taman ni, ya, Tim. Okay. Kehidupan dekat taman ni more tu kerja lah kan. Pergi kerja, balik kerja. Jiran-jiran ni bertegur siapa pun tak. Nak pergi mana ni? Kita corner lah mana-mana pun. Oh, lupa pula nak on GP, nak on exercise. Kejap kita on exercise ni. Ambil workout dan outdoor cycle. Ready, go. So kita tengok berapa kilometer, berapa kalori kita burn. Dan bagus juga ada Apple Watch ni. Dia record kita punya exercise. Dan yang penting dia record kita punya blood heart rate, blood pressure. Dan kita boleh check kita punya, kan sekarang ni Covid, penting kita check kita punya SpO2 kan, SpO2 iaitu oksigen dalam darah. So mesti lebih daripada 95% ke atas. Kalau 94 tu agak berjaga-jaga. Okey, kita teruskan lagi kayuhan kita santai-santai. First ride in 2022, 22nd. Round taman je. Tak berani lagi nak pergi jauh-jauh. So dekat taman ni ada satu owner pakai Ducati Panigale di lorong ini. Bunyinya sangat menggerunkan. E4. Sebenarnya exercise yang paling bagus adalah cycling ni sendiri dan renang. Dua-dua exercise ni sangat bagus. Terutamanya renang. Dia, bila kita berenang dalam air tu, dia mengurangkan kecederaan. Sebab dia, pergerakan kita sangat lembut di dalam air.
dan dia tidak contohnya kita tak boleh jatuh. Kalau kita riding basikal, kita boleh jatuh ke jalan lantai ni, boleh luka. So kalau kita berenang, dia air, so cuma kecederaannya adalah cramp je lah. Kalau kita terlalu push, kita boleh cramp dalam air dan kita boleh lemas. So jangan terlalu push bila kita exercise. Okay. Satu lagi, orang patut beli Apple Watch ni sebab dia ada fall detection untuk emergency punya. So kalau korang ni ride seorang-seorang, tak kisahlah ride basikal ke, ride motorcycle ke. Baru-baru ni aku pergi ride dekat pulau dengan kawan. So nasib tak baik, kawan tu jatuh motor dan jam dia naik alarm alert sama ada nak call wife emergency contact ataupun tak. So kalau kita tak tekan dekat jam tu, maksudnya kita dah pengsang ke apa ke, dia akan direct call to emergency contact yang kita set lah. Emergency contact yang kita boleh set tu siapa-siapa je, nombor telefon. Biasanya kita set wife lah. Okay, tu penting sangat. Kalau mampu tu better belilah. Okay. Oh, pagi-pagi exercise ni eloknya pagi-pagi lah. Sebab dia sejuk, suasana dia. Kalau matahari pun matahari yang berguna, tak ada UV lagi. Sekarang ni dalam pukul 9, so UV dah naik satu apa unit UV. Satulah dia punya bacaan dia dekat jam ni. So kalau petang, ya, kalau petang dia boleh naik sampai, ataupun tengah hari dia boleh naik sampai 11 paling tinggi UV. So tak baguslah untuk kulit kita. Dia punya kesan tak nampak terus. Dia UV ni sangat bahaya untuk kulit lah. So boleh kena kanser kulit, kalau mata katarak, itulah. So kita kena tahu semua ni, kena take note. Jangan main redah je. So sekarang kalau pagi-pagi exercise memang bagus. UV dia baru satu. So matahari yang terpancar di pagi hari ni, dia mengandungi vitamin D, bagus untuk kulit kita. Tengok rumah-rumah semua ni kosong. Adakah masih bercuti ataupun relax-relax je kat dalam. Mungkin masih bercuti ataupun bekerja. Sepatutnya hari Sabtu ni kita keluar
aktiviti kat luar lah kan. Dan hari Ahad tu kita spend masa untuk family, maksudnya duduk kat rumah. So hari Ahad tu duduk kat rumah je. Kalau nak keluar hari Sabtu tu. So 5 hari lagi bekerja, barulah live kan. Kalau hari-hari kerja tak ada live lah. Kebanyakannya macam tu lah sekarang. Sebenarnya kita boleh pilih, cuma kita terlalu selesa dengan keadaan kita, takut untuk move out, takut untuk berubah. Dan bila kita dah berubah secara paksa, contohnya kita dah sakit, barulah kita sedar kita sepatutnya berhenti sebelum kita sakit tu. Tapi kita tak ada kekuatan masa tu. Dan kita tak perlu nak salahkan diri kita waktu tu, sebab ianya dah ditentukan. So kita tak ada kekuatan. So sedarlah kita hanyalah hamba Allah yang menumpang di dunia ini. Jadi kita perlu tengok kepada orang-orang yang telah berubah. So kita ambil inspirasi tu, kita cuba berubah. Tidak perlu mendadak, dan tidak perlu untuk tidak perlu bermewah-mewah nak memiliki itu ini, dan takut untuk meninggalkan itu ini. Hidup ni sekadar sederhana, cukup untuk kita survive. Tak perlu ikut orang. Kita hidup atas kemampuan kita sendiri. Dan yang penting kita selesa dengan kemampuan kita. Itu yang lebih bermakna. Kalau kita kerja kuat-kuat pun, nak selas kita sakit, kita tak boleh guna pun duit tu. Dah tak ada makna dah. So berpada-padalah. Tak salah kita berimpian, inginkan itu ini, tetapi rancanglah secara teratur. Okay guys, sekarang dah dekat 3 km, 2.69 km, lagi 1.4 je untuk 5 km target. Dah termengah-mengah ni, tak nak push sangat for the first day exercise. Nanti kita akan tingkatkan sikit demi sedikit. Hari ni 5, esok 6 ke 7 ke, dan up. Dan kita ubah speed dia. Kalau kita mampu, kita teruskan. Kalau tak mampu, kita stay dulu. Cantik lah dia punya finishing rumah. Pandai. Kita kena cari tukang-tukang yang pandai. Bayar lebih sikit pun tak apa. Janji puas hati. Banyak yang menjual dekat rumah sampingan. Kat sini ada satu Evolution 9 warna merah. Kereta yang sangat rare, tidak ada dijual dah di pasaran. Second hand pun dah tak ada. Sangat-sangat diminati, tapi tidak mampu untuk membelinya. Sangat mahal. Dari dulu sampai sekarang mahal. Maka harga pun
makin naik harga dia, terutamanya GTR R34 tu harga gila-gila naik. Entahlah, kita tak perlulah nak ikut sangat. Kalau kita mampu, kita beli. Kalau tak mampu, kita diam-diam je lah. Okay, kita dah 3.3. Lagi sikit je. Teruskan lagi. Misi kita hari ni 5 kilo je. Kalau dulu masa kerja, memang hari Sabtu pun terpaksa pergi kadang-kadang. Dan bila dah pergi, adalah bos nak buat tu, buat ni, improvement tu, improvement ni. Penat kerja. Tapi itulah, kalau kita mampu untuk bekerja sendiri, buat kita punya produk sendiri, kita buatlah. Berniaga kan 9/10 daripada punca rezeki yang dijanjikan adalah daripada berniaga. Tapi kalau kerja kilang pun, kalau kilang tu manage dia bagus, sebenarnya tak ada masalah. Yang masalahnya bila push out terlalu mengikut demand daripada customer, tidak mengikut capacity yang relax, nak push saja, mulalah jadi macam-macam. So itulah masalah dia. Dan manager pula terpaksa ikut MD, Managing Director, dan semua follow saja, tak ada bangkang. Kalau bangkang kena buang. Itulah kehidupan di kilang factory. Tapi tak semua macam tu. Kalau kilang-kilang yang US, kebanyakannya memang jaga pekerja. Macam kilang Intel, Silterra, dan kebanyakan orang yang bijak, dia tak stay lama dekat satu kilang. Dia orang move out, demand gaji dekat kilang lain dengan experience yang dia orang ada. Begitulah. Kalau orang-orang yang takut nak keluar, kadang-kadang dia orang bukan takut, dia orang nak keluar, tapi dia orang terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang sekarang. Dia orang sampai tidak ada masa untuk keluar dan nak siapkan resume semua. So dari hari ke hari, tahun ke tahun, di situlah kita, kalau kita tak move. Okey, kat sebelah kiri ni ada kamar baru. Jiran aku pun dah beli salah satu rumah ni. Nampaknya kehilangan jiran yang sangat baik.
Tapi dalam satu taman lagi. So boleh jumpa lagi dekat masjid ke, dekat surau, dekat mana-mana. Kalau kenduri, kalau Covid dah habis, Covid dah pergi, normal balik, so kita boleh kenduri kendara, boleh jumpa lagi. Okay. So ini pun taman baru. Mostly kat sini Bumi Putera, orang Melayu owner dia, dan memang dijual untuk orang Melayu, dibuka untuk jualan untuk orang Melayu. Tetapi sekiranya owner yang Melayu ni ingin menjual, itu tidak ada paksaan lah, tidak ada agreement yang mengatakan perlu jual kepada orang Melayu saja. Ia lebih kepada tanggungjawab lah. Jangan mengkhianati apa yang telah owner tempatan punya pembangunan tu. Janganlah jual dekat non-Muslim, sebab senang untuk mendirikan masjid. Sebelah kiri ni adalah tapak masjid yang dicadangkan kat sini, dari sini. So menunggu dana saja. Sekarang dana yang diperlukan ada 5 juta, tapi sekarang baru 1 juta, dekat 1 juta, lagi 4 juta. So siapa-siapa yang dermawan, orang kaya-kaya yang pendapatan sebulan juta-jutaan ringgit tu, bolehlah saham akhirat. Orang kaya ni senang sangat masuk syurga kalau dia orang pandai gunakan harta kekayaan untuk menderma ke masjid-masjid, wakaf. Alhamdulillah guys, dah 5 kilo. So aku menuju ke rumah, baliklah. Cukup dah target kita. Dah lebih 5.2 kilo dah. Alhamdulillah, masih bertenaga, masih sihat. Alhamdulillah, boleh berkayuh kembali. Alhamdulillah. Moga-moga terus sihat. Kawan-kawan doakan aku supaya terus kuat. Dah rasa lenguh dah kaki ni, dekat paha, dekat lutut ni kan, kat sini dah rasa lenguh. So cukup lah, dah nak sampai dah. So total 5.5 kilo terlaksana hari ni. Okey, dah sampai.